Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan alang-alang PAS bertanya berkenaan dengan isu pembelanjaan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila membuat rumah terbuka madani di 3 buah negeri PN yang mereka war-warkan telah pun membuat satu pemborosan ataupun pembaziran sehingga kan mereka bertanya di parlimen berkenaan dengan isu pembelanjaan itu yang melebihi 6 juta, yang mana saya lihat di media hari ini mengatakan bahawa pembelanjaan itu hanya sekitar 6.2 juta. Apa yang saya nak ulas di sini adalah PAS ni parti yang suka membuat propaganda, mereka yang akan berdiam diri apabila mereka melakukan pemborosan, apabila mereka melakukan ketirisan, apabila komponen Perikatan Nasional itu merompak dan juga salah guna kuasa dalam pentadbiran mereka. Mereka akan berdiam diri. Mereka hanya menyerang kerajaan yang ada yang mana mereka tidak nampak bangkai yang busuk di depan mata, tetapi mereka akan nampak kuman di seberang laut. Ini adalah sikap pemimpin PAS. Jadi saya menjawab isu ini kerana PAS cuba untuk membuat satu propaganda murahan yang dilihat oleh rakyat seolah-olah Perdana Menteri hari ini melakukan satu pembaziran. Kita lihat dalam kenyataan media yang ada hari ini. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan rumah terbuka madani di 3 buah negeri PN, dan yang mana pembelanjaan itu hanya menelan belanja lebih kurang 6 juta lebih sikit. Dan di sini acara menelan kos, dia kata, di Kedah cuma RM 3.1 juta. Manakala acara sama di Kelantan dan Terengganu masing-masing melibatkan kos 1.5 juta. Dan kita tahu apabila beliau melakukan acara ini bermaksud beliau telah pun turun ke bawah dan boleh bersama dengan rakyat kebiasaan ini, rakyat biasa. Apa yang berlaku dengan kerajaan mereka dahulu? Kenapa mereka diamkan? Sewaktu pemerintahan PAS ada dalam kerajaan, yang mana saya lihat dalam kenyataan media hari ini, apabila Datuk Seri Ismail Sabri melakukan rumah terbuka di Seri Perdana, yang mana rumah terbuka ini telah pun menelan belanja sebanyak 11 juta. Dan kehadiran lebih kurang 70,000. Ini tidak merangkumi semua rakyat boleh datang. Kerana kita tahu di Putrajaya siapa yang boleh datang. Kebanyakannya ini adalah mereka-mereka yang ada di sekitar sana. Ini adalah bahagian yang pada saya PAS tidak cerminkan diri. Mereka suka mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya telah pun berlaku penjimatan tetapi menguntungkan rakyat. Iaitu rakyat boleh berbuka puasa bersama dengan Perdana Menteri. Bayangkan kalau di Kedah, di Kelantan, bagaimana mereka ni nak datang ke Putrajaya. Jadi hari ini, dengan penjimatan juga telah pun berlaku, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim turun sendiri ke sana, maka rakyat Kelantan, Kedah, Terengganu boleh berjumpa dengan Perdana Menteri. Yang sebelum-sebelum ini sukar untuk rakyat bersama dengan Perdana Menteri. Okey, kita tengok penjimatan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah buat juga. Salah satunya, ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menolak untuk menggunakan Mercedes jenis kelas S600 ini, yang mana pembeliannya adalah di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Zaman pemerintahan mereka. Kenapa PAS berdiam diri berkenaan dengan isu Mercedes ini? Kenapa hari ini PAS apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat makan, buat jamuan bersama rakyat, mereka sangat bising. Apakah Perdana Menteri tidak boleh menggunakan kenderaan-kenderaan yang ada hari ini? Jadi ini kita tengok pemborosan Tan Sri Muhyiddin Yassin mereka tidak pernah keluarkan. Yang paling lawak ya, semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa dia buat? Yang rakyat jangan lupa. Ni. Kos membaik pulih pejabat dan juga apa yang berlaku dekat Putrajaya tu. Pembelanjaannya berapa? 38.5 juta. Yang lagi sia-sia. Entah apa-apa yang mereka repair pun kita tak tahu dengan duit sebanyak 38.5 juta. Ada menteri yang dah tukar perabot baru, ada menteri yang tukar macam-macam. Ini mereka tidak nak ulas. Jadi ini adalah sebahagian daripada penjimatan. Ada lagi yang mereka war-warkan baru ini. Yang mana mereka kata tak pernah pun mereka buat berkenaan dengan isu tebatan banjir ni. Tak pernah pun mereka buat kontrak projek dan sebagainya.
Tahu apa yang terjadi dengan nih proyek tempatan banjir nih? Akhirnya kita boleh mendapat penjimatan lagi. Pembelanjaan daripada 7 bilion hingga ke 15 bilion. Tiba-tiba dekat pilihan raya, dalam 1 minggu lagi nak pilihan raya, dah berlakunya ini. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim batalkan. Mereka kata kenapa batalkan sedangkan projek tak berjalan dan sebagainya, projek tender tak di. Benda ini telah berlaku, mereka gunakan projek rundingan terus. Yang mana telah pun dibatal oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana adalah benda yang tidak betul di situ. Ketirisan banyak berlaku di situ. Akhirnya, apa berlaku? Datuk Seri Anwar Ibrahim buat projek itu kepada tender yang terhad, iaitu menggunakan cara iaitu kaedah tender terhad yang saya lihat di sini ya. So, ini adalah satu penyebatan yang mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan, contohnya tender yang mereka buat itu yang melibatkan 7 bilion sehingga 15 bilion ni. Dia cuma dapat 5 tender contohnya. Tetapi daripada penjimatan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah buat, telah pun berlakunya 7. So kita dah untung 2 dalam kos yang sama. Ini adalah satu penjimatan dan satu projek yang telah pun menguntungkan kembali kepada rakyat. Jadi itu yang kita nak beritahu kepada walaon ataupun kepada pemimpin PAS, supaya mereka jangan bermain dengan propaganda yang seperti ini, yang akan dilihat oleh rakyat seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pemborosan. Kita juga kena ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim satu-satunya Perdana Menteri yang ada di negara kita ini tidak mengambil gaji. Jangan mereka fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan ada gaji. Dua-dua jawatan ini tidak ada gaji. Jadi di sini juga berlaku penjimatan. Menteri juga dipotong gaji, dipotong allowance. Jangan mereka fikir bahawa kerajaan yang hari ini dilihat sebagai satu pemborosan. Sedangkan pimpinan Perikatan Nasional melantik 70 lebih orang menteri yang semua mereka ini dibayar gaji penuh, allowance penuh, tanpa ada penjimatan sedikit pun, duta khas bertaraf menteri. Semuanya ini adalah satu pemborosan yang sangat besar kepada negara. Jadi hari ini mereka persoalkan, di parlimen dipersoalkan. Ini adalah menunjukkan bahawa inikah sikap dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh kepimpinan PAS. PAS suka melakukan pemborosan, tetapi dia nyalahkan orang lain. Kalau PAS adalah pemimpin, mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang boleh diketengahkan, seperti mana Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, duduk di rumah sendiri, rumah sesiapa pun boleh jumpa, hanya pakai kereta perdana. Ini yang namanya pemimpin. Tetapi pemimpin PAS yang ada hari ini, apa yang ada? Belagak nak mampus, cawangan sana sini, pakai kereta Mercedes, pergi pam minyak RON 97. Ini sikap pemimpin PAS. Apabila ditanya, pemimpin perlu menggunakan kenderaan yang berkualiti. Lepas itu cerita tak tentu pasal tentang agama dan kaum, tapi menggunakan kereta-kereta mewah daripada negara luar, menggunakan teknologi-teknologi mewah daripada luar, menggunakan jenama-jenama barang daripada luar. Jadi PAS ni hipokrit. Pemimpin PAS cakap tak serupa bikin. Kepala pakai kopiah, baju pakai ni, lepas itu barang semua daripada negara luar. Bukan pemimpin PAS ni hebat sangat, tapi pembohongan mereka tu yang sangat hebat. Jadi rakyat jangan terpengaruh. Saya menjawab isu ini kerana PAS ini selalu memutar belit, memutar alam. So saya tak nak ulas panjang-panjang. Itu pencerahan saya berkenaan dengan pemimpin PAS. Dah alang-alang mereka nak mencari kesalahan PM. Kesalahan mereka di depan mata pun mereka tak nampak. Sekian, terima kasih.